Assalamualaikum. Okey, saya nak berkongsi saya punya pendapat mengenai satu trend para peniaga yang melanggar undang-undang negara, peraturan di negara ni, tetapi mereka lebih gemar menunjukkan mereka adalah mangsa keadaan, mereka tak salah, dan orang yang membuat laporan kepada agensi kerajaan yang terbabit adalah seorang yang jahat, seseorang yang busuk hati dan mempunyai hasad dengki. Trend ni pada saya sangat toksik kerana pertama sekali adalah peniaga tersebut sendiri tahu yang mereka melanggar peraturan. Contohnya, mereka tak ada lesen. Apabila telah diambil tindakan oleh pihak berkuasa, tak kiralah daripada kementerian ataupun daripada PBT, pihak berkuasa tempatan, mereka akan melaung-laungkan slogan yang tak ada kaitan. Contohnya, dengan Melayu beranilah, tapi dengan bangsa lain tak berani. Ataupun pendatang lain boleh buat kemah sana sini tak kena roboh pun, tapi dengan Melayu sendiri kena. Itu antaranya lah. Benda ni tak sihat, sangat toksik kerana ianya menunjukkan yang kita ni tak menghormati kedaulatan undang-undang negara kita sendiri. Walaupun kita ada situasi sukar untuk meneruskan kehidupan, tetapi bukanlah ianya menjadi satu alasan untuk kita terus melanggar peraturan dan undang-undang yang dicipta. Seterusnya, yang kedua pula, perkara ni jadi bermasalah bila kita juga tak ikut apa yang disarankan oleh agama. Sebabnya agama menyuruh kita untuk ikut dan patuh kepada arahan pemerintah, asalkan tidak melanggar apa-apa prinsip syariah, apa-apa peraturan dalam agama. Contohnya, tak ada lesen berniaga, tak ada suntikan typer, ataupun tak boleh berniaga di kawasan yang digezetkan sebagai tempat jalan kaki ke tempat parking. Itu tidak melanggar dalam mana-mana agama kerana ianya adalah sesuatu yang makruf, sesuatu yang baik untuk dijadikan sebagai panduan, sebagai undang-undang dalam negara ni. Tak bolehlah untuk kita suka hati langgar. Kita kata kita ni susah, tapi kita tidak mengiktiraf hak orang lain. Itu sebagai isu yang saya nampak lah dalam trend yang toksik ni. Nak dijadikan cerita, ada satu video ni lalu dekat saya punya timeline. Dia kata dia kena compound oleh pegawai, dipercayai daripada pegawai KPDN HCP lah. Lepas tu dia kata semoga orang yang laporkan tu berbahagia dengan hasad dengki bangsa sendiri. Perkara ni pun satu isu juga. Bila dah kena laporkan tu, macam mana kita nak tahu orang yang laporkan tu ada hasad dengki? Mungkin orang tu lebih selesa laporkan kepada pihak kerajaan, agensi kerajaan, sebabnya zaman sekarang ni zaman online, dah mudah berbanding kalau kita asyik nak viral sana sini tapi tak ada penyelesaian. Lebih baik laporkan dan diambil tindakan. Kemudian dalam video tersebut, alasan peniaga tu ialah dia tak tahu. Okey, ni satu isu lain pula. Dah nama pun tak tahu, kenalah belajar. Kita tak boleh main tabuk saja, main hentam saja, berniaga sana sini tapi tak tahu peraturan, tak tahu undang-undang, apatah lagi hukum agama. Dalam agama pun juga telah disebutkan oleh Saidina Umar, sahabat Nabi, bahawanya tidak boleh seseorang berniaga di pasar kami ini kecuali mereka telah mempelajari hukum agama. Itu dalam kitab Mughni al-Muhtaj. Itu dari segi hukum agama, tapi boleh dikaitkan dengan hukum hakam duniawi. Contohnya dari segi lesen, undang-undang, dan juga perkara yang berkaitan lah dengan undang-undang di negara yang kita nak berniaga tu. Alasan tak tahu ni pada saya sangat tak matang, sebabnya kalau macam tu, budak-budak naik motor yang jenis tak ada lesen, dia boleh senang-senang cakap, saya pun tak tahu pun kena ada lesen. Benda tu tak boleh nak cakap macam itu. So, nak dijadikan cerita, video yang saya tengok ni rupa-rupanya dia kena compound sebab katanya dia punya alat penimbang tu tak ada cop siren. Okey, ni pun isu lain pula. Contoh, kita ni kalau beli barang elektrik, mestilah kita fikir kita nak yang terbaik untuk diri kita.
mestilah kita fikir macam mana kita nak pastikan barang tu terbaik untuk diri kita. Mestilah ada satu badan yang mengesahkan barang tu bagus, barang tu reliable untuk digunakan dalam masa yang panjang dan efektif untuk kegunaannya sendiri. Contohnya streka, mestilah kita beli streka yang ada cop sirim. Takkanlah kita pandai-pandai beli streka yang entah apa-apa daripada China ke, kemudian 2-3 hari kita guna, tudung kita pun hancur, terbakar sebab streka yang tak ada pengesahan cop sirim, tak ada reliability untuk digunakan. Macam itulah bila kita nak berniaga apabila melibatkan alat timbangan, kita kena fikirlah apa cara untuk kita pastikan alat timbangan tu memang betul-betul berfungsi. Daripada situlah adanya dua perkara yang kita memang kena tahu sebagai peniaga, iaitu alat penimbang tu kenalah ada cop sirim, dan kedua kenalah ada cop penentusahan, iaitu calibration, daripada dua syarikat swasta yang dilantik oleh KPDN HCP sampai tahun 2025 dia punya lesen untuk calibration tu. Daripada situlah menunjukkan yang alat timbangan kita tu dia tidak menzalimi peniaga diri kita dan juga pembeli, pelanggan kita yang kita laung-laungkan sebagai yang paling kita sayang. Kalau betul kita jaga kita punya pelanggan dengan baik, kita kena pastikan apa yang dia bayar tu betul-betul apa yang dia dapat, iaitu dengan cara timbangan tersebut. Nak dikaitkan dengan agama, dalam Al-Quran ada sebutkan satu surah khas, iaitu surah Al-Mutaffifin, surah yang ke-83 dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Mutaffifin, yang bermaksud golongan yang curang. Ayat pertama sekali dah dilaknat oleh Allah SWT, iaitu wailul lil mutaffifin, kecelakaanlah bagi orang yang curang. Oleh itu, bila kita bertransaksi, tak kisahlah kita ni penjual atau pembeli, kena pastikan alat penimbang tu memang betul-betul disukat, memang betul-betul ada cop sirim, ada cop syarikat yang bertanggungjawab untuk calibrate. Ada dua syarikat yang dilantik oleh KPDN HCP, iaitu Metrology Corporation Sendirian Berhad, dan yang kedua ialah di Metrology Sendirian Berhad. Okey, saya nak sentuh isu yang tadi pasal hasad dengki. Sebenarnya bila seseorang tu laporkan kepada pihak berkuasa, kita tak boleh senang-senang cakap dia tu ada hasad dengki, sedangkan kita pun tak tahu, kita pun tak belah pun dada dia. Sebagai contoh, ada seorang sahabat tu nama dia Usamah bin Zaid. Dalam satu peperangan, dia pernah membunuh seorang musuh, tapi musuh tu sebelum kena bunuh dengan Usamah bin Zaid tu, musuh tu sempat ucap kalimah syahadah, tapi Nabi marah sahabat tu sebab Nabi cakap macam mana Usamah tu boleh tahu yang musuh tu betul-betul ucap syahadah sebab takut kena bunuh ataupun betul-betul beriman. Kita tak boleh nak tahu hati orang lain kecuali Tuhan sahaja, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Jadi dalam isu ni, bila kita kena sesuatu compound, kita kena denda oleh pihak berkuasa, tak perlulah nak buat ayat sedih-sedih, nak merintih, nak konon-konon bangsa. Sedangkan memang kita salah. Sepatutnya apa yang patut kita buat sebagai peniaga yang bertanggungjawab ialah kita terima je lah, kita bayar denda dan kita belajar dan kita sebarkan kepada orang lain. Kita tak perlu nak kata ada orang dengki dengan aku, ada orang macam ni dengan aku, ada orang hasad dengki. Tak payah nak cakap macam itu. Taktik perniagaan yang toksik lah. Sebab tu saya buat video ni, sebab saya dah menyampah dengan peniaga yang jenis macam ni. Kemudian ada juga komen-komen daripada orang lain. Orang tu kata, dah berpuluh tahun bos basic peniaga yang gunakan penimbang, tak apalah, anggaplah yuran belajar, positif rezeki selalu ada. Komen ni memang bagus, sebabnya benda ni dah berpuluh tahun. Kalau Akta Timbang dan Sukat 1972 lagi, Akta 71, pada situlah KPDN HCP melaksanakan dia punya tanggungjawab, iaitu compound peniaga yang tak calibrate, yang tak ada cop sirim, apa semua tu lah. So kita tak boleh nak kata kita tak tahu, saya tak tahu. Itu bukan alasan yang betul lah. Sebab kalau macam itu, semua orang boleh cakap, kami tak tahulah. Itu dah tak betul. Lagi satu, peniaga ni punya hujah ialah cakaplah depan-depan dahulu sebelum laporkan kepada pihak berkuasa. Okey,
ada satu komen yang menarik Ada satu komen ni dia kata, jenis aku ada yang tak kena aku cakap depan-depan, ada peniaga tak boleh terima. Lepas tu peniaga ni pun juga dia komen balik. Dia kata bagi tahu je depan-depan, kadang-kadang kalau tak boleh terima tu adalah sebab tersendiri. Macam kami ni, kami tak tahu. So hujah dia kata untuk kena komen depan-depan tu tak valid untuk semua keadaan. Ada orang bila kita tegur dia dah melenting. So lebih baik kita bagi tahu, laporkan kepada pihak berkuasa daripada kau nak bergaduh. Lepas tu apa dapat. Saya punya hujah ialah untuk semua keadaan, untuk standard punya guideline, lebih baik laporkan kepada pihak berkuasa. Sebab kita pun tak tahu orang ni jenis melenting ke, orang ni jenis boleh terima ke, kita tak tahu. Bila kita cakap baik-baik, nanti tiba-tiba orang ni melenting, dah masam muka. Lepas tu orang tu juga yang nak masakkan untuk kita. Tak tahulah dia masak macam mana kan, dah rasa tak syok nak makan kat kedai tu. So sebagai satu standard, lebih baik laporkan sahaja kepada pihak berkuasa dan menjadi satu tanggungjawab kepada peniaga untuk tahulah benda-benda macam ni. Tak boleh nak berikan alasan tak tahu, itu alasan budak-budak. Tambahan pula ada satu laporan daripada berita harian online pada tahun 2019. Mereka ada buat satu survey. Mereka pergi kat satu pasar basah. Mereka memang dapati bahawa memang ada sesetengah peniaga yang memang jenis tak ambil peduli pun pasal Akta 71 ni. Ada penimbang yang memang tak ada job pun, job calibration. Dan juga menurut kepada Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasa Peter J. Berinus Agang mengakui bahawa ada peniaga mengambil kesempatan menipu pengguna. So memang tugas orang awam bila nampak sesuatu perkara yang tidak mematuhi undang-undang, lebih baik laporkan kepada pihak berkuasa. Oleh itu secara kesimpulannya pada saya, isu ni sebagai seseorang yang mahu buat satu perniagaan, nak menjual sesuatu, kenalah ada ilmu. Ilmu ni sangat penting. Kita tak boleh main hantam sahaja. Lepas tu bila kita terima akibat daripada sikap kita yang main hantam, kita mula merentan, kita mula menyalahkan orang lain sana sini, seolah-olah kita terpaling betul dan orang lain yang salah. Orang lain hasad dengki kepada kita. Itu bukan satu sikap yang bagus. Lebih baik kita jadi seorang yang rendah diri. Apabila kita buat salah, terima dengan berani. Kalau kita salah, terima, akui kesalahan dan sebarkan, buat video pasal okey, hari ni aku buat salah lah. So untuk peringatan kepada semua, jangan buat macam aku. Itu contoh yang baik. Ini tak, kita makin membuatkan diri kita ni seolah-olah mangsa yang tak tahu apa-apa, didengki oleh orang lain. Itu bukan satu sifat yang baik. So itu saja saya punya pendapat. Kalau ada sebarang percanggahan pendapat, dialu-alukan untuk komen. Semoga video ini memberikan manfaat kepada semua yang menonton. Assalamualaikum.